Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam program Sejarah Mekah. Dan kita telah membicarakan begitu banyak berkenaan permulaannya tentang Mekah itu sendiri. Kemudian berkenaan tentang tanah-tanah haram, sempadan dan masjid-masjid yang dibina padanya. Kemudian kita telah berbincang tentang miqat makani, ketika mana untuk haji dan juga umrah. Kita juga telah bercerita tentang binaan Kaabah dan juga semua yang berada sama ada di dalam maupun di luar Kaabah. Daripada kisah tentang Hajarul Aswad, Multazam, pintu Kaabah, bahagian dalam Kaabah, pintu Taubat, atap Kaabah dan juga Mi'jan yang berada di Kaabah, Hijr Ismail dan juga Mizab serta keempat-empat penjuru Baitullah. Dan kemudian kita telah menceritakan tentang pembesaran demi pembesaran yang dilalui oleh Masjidil Haram sendiri. Selain daripada kita telah bercerita tentang Safa dan juga Marwah. Hari ini kita akan mula masuk berkenaan tentang, tajuknya adalah Masyairul Hajj, iaitu tempat-tempat yang ada kaitan semasa melakukan ibadah haji seperti mana Mina dan juga lain-lain. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruang komen, Nuriani, Nuraziah, Zahara, Fauzan Muhammad, Tuan Nur Rahim Sharif, Nora Arsyad, Puan Asma Zain, Marwani Ahmad, Roslina, Ummi Zayhadi, Tini Izhar, M. Nasir Harun, Kamizah, Yaya Lia, Rafi'ah Muhammad Saleh, Zainab Mansur, Azima, Zaliha Kamaruddin, Ija Rahman, Zuraida Siddiq, Farida Hassan, kemudian Kak Aminah Hitam, Ruziah Ma'arub, serta Izzi Aish, Virta Delima, Syamsiah Salih, Nazifah Abdullah, Muslimah Mahmud, serta Noridah Muhammad, Salabiyah Sa'ad, Khairiyah Kaha, Hashimah, Maziyah, dan juga Kak Safiyah Sapian, Humsatun, Zainab Mahmud dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Penulis buku mula masuk pada tajuk berkenaan tentang Masyairul Hajj. Masyairul Hajj iaitu tempat-tempat yang dilalui ataupun manusia berada padanya ketika mana melakukan ibadah haji. Maka tempat pertama yang kita nak lihat adalah Mina. Ejaan Mina adalah mim, nun dan alif berbentuk ya, iaitu alif maksurah, Mina. Kenapakah dinamakan Mina? Summiya bimina, dinamakan Mina kerana di situlah tempat berkumpulnya manusia. Dan kita akan kepada yang pergi haji dia dah tahu pada waktu bilakah manusia akan berkumpul di Mina. Maka Mina dipanggil Mina kerana tempat berkumpul. Lalu kata penulis buku, orang Arab memanggil tempat yang mana bila manusia berkumpul dengannya, selain daripada gelaran-gelaran seperti perkataan mujtama ataupun apanya dan perkataan-perkataan yang lain, antaranya adalah perkataan Mina digunakan untuk manusia berkumpul. Maka yang pertama kita dah selesai pemahaman kenapakah tempat itu dipanggil Mina, kerana semua tempat yang manusia berkumpul padanya, orang Arab memanggil tempat itu sebagai Mina. Lalu Mina dengan Mekah jauhnya berapa jauh? Maka kata penulis buku, Mina terletak antara Mekah dan Muzdalifah sekitar 7 kilometer. Tetapi kata penulis buku, kalaulah melalui terowong sebelah timur laut Masjidil Haram, maka hanya 4 kilometer.
Lalu jaraknya adalah lebih kurang antara 4 ke 7 kilometer daripada Masjidil Haram. Lalu itu yang kedua, jaraknya tidak jauh. Sebab itu orang berjalan kaki menuju ke Mina pada musim haji, ketika mana kereta bergerak dengan perlahan, bas bergerak dengan perlahan. Bilakah orang-orang yang buat haji berada di Mina? Kata penulis buku, di Mina jemaah haji bermalam, iaitu dipanggil mabit, mimbayata, maksudnya bermalam. Bila? Pada 9, 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah, bagi orang yang pada waktu itu dia tidak bersegera untuk balik dan sebagainya. Lalu manusia orang yang buat haji, dia berada di Mina, bahkan dia bermabit di Mina, bermalam di Mina pada 9, pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kita boleh lihat nanti pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, fama ta'ajjala fi yawmain fala ithma alaih, wa ma ta'akhkhar fala ithma alaihi liman ittaqa. Maka pada ayat 203 ada menceritakan tentang 13 Zulhijjah, sama ada pada waktu itu perlu ke berada di situ, dan untuk orang yang tak bergegas dia perlu berada pada 13 Zulhijjah di Mina. Maka tadi kita dah belajar dah 9, 11, 12 dan 13 Zulhijjah manusia akan mabit, akan bermalam di Mina. Dan kemudian kita boleh rujuk surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-203. Lalu adakah Mina ini terletak pada batas tanah suci ataupun terkeluar daripada tanah haram? Maka kata penulis buku seterusnya, Mina merupakan salah satu daripada masy'ar, daripada tempat syiar haji yang terletak di dalam batas tanah haram. Ianya masih berada pada sempadan, berada di dalam sempadan tanah haram. Lalu kata penulis buku, antara masy'ar-masy'ar haji yang berada di dalam sempadan tanah haram, tanah suci, antaranya adalah Mina. Apakah sejarah-sejarah yang pernah berlaku di Mina? Maka kata penulis buku, yang pertama, di sinilah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah melempar batu ataupun jamrah ketika mana baginda berada di Mina. Maka itu yang pertama, ketika mana baginda berada di Mina, baginda ada melontar jamrah. Maka sebanyak 3 kali yang kita kenali sebagai Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan juga Jamratul Aqabah. Maka itu sirah yang pertama, di mana adanya iblis mengganggu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Nabi Ibrahim mengambil batu dan baling kepada iblis tersebut. Maka itu kisah yang pertama. Kemudian di Mina juga yang kedua, tempat di mana Nabi Ibrahim sembelih anak baginda Ismail alaihi wassalatu wassalam, namun Allah tukarkan kepada binatang sembelihan yang besar, seperti mana firman Allah di dalam surah Sad pada juz yang ke-23, wa fadainahu bidhibhin azim, dan kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Maka di sinilah, di Mina lah Nabi Ibrahim pada waktu itu menyembelih anak baginda, dan Allah gantikan dengan binatang sembelihan yang besar. Maka itu sirah yang kedua. Kisahnya panjang, kita sekadar melihat kepada tajuknya. Kemudian yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, lalu dua benda ini daripada sudut melontar jamrah dan juga menyembelih binatang korban berlaku bermula daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dan kata penulis buku diteruskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam amalan melontar jamrah dan juga amalan menyembelih binatang korban pada tahun 10 Hijrah ketika mana haji perpisahan ataupun hajjatul wada'. Lalu pada tahun hajjatul wada' 10 Zulhijjah pada haji perpisahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar jamrah di ketiga-tiga jamrah ini. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang korban di sini. Dalam sepotong riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang ke 1830,
Maka sabda Nabi SAW, aku menyembelih binatang korban di sini dan seluruh Mina adalah tempat menyembelih. Maka sembelihlah korban dalam perjalanan kalian. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menyembelih binatang korban di Mina. Seluruh Mina adalah tempat penyembelihan. Dan Nabi SAW sendiri pada tahun itu, pada Hajjatul Wada', pada waktu itu ada 100 ekor unta. 100 ekor unta yang Nabi SAW nak sembelih. Daripada itu Nabi sendiri sembelih sebanyak 63 ekor unta dan bakinya diuruskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu apakah yang terdapat di Mina? Antara landmark-landmark yang terkenal yang ada di Mina, seperti mana yang kita tahu, adalah Masjidul Khaif yang pertama. Yang kedua, adanya ketiga-tiga jamrah, tempat melontar yang kita kenali sebagai Jamratul Ula, Wusta dan juga Jamrah Aqabah. Apakah lagi peristiwa sejarah yang berada di Mina? Yang ketiga yang berada di Mina adalah pada waktu itu peristiwa pertemuan Nabi dengan orang-orang Ansar pada peristiwa yang dikenali sebagai perjanjian Aqabah yang pertama dan juga perjanjian Aqabah yang kedua pada tahun 12 dan 13 kenabian. Maka ini adalah peristiwa yang dikenali sebagai perjanjian Aqabah. Lalu di manakah berlakunya perjanjian Aqabah? Di antara Nabi dan juga penduduk-penduduk Madinah. Maka ianya berlaku di tempat jamrah, ataupun lebih tepat di Jamratul Aqabah. Maka daripada sini kita nampak, daripada perjanjian Aqabah yang kedua itulah Nabi SAW diberi jaminan untuk Nabi berhijrah ke Madinah dan mereka akan mempertahankan baginda Rasul SAW. Dan pada perjanjian Aqabah yang kedua inilah Nabi SAW telah melantik 12 orang yang akan menjadi ketua, akan menjadi perwakilan menguruskan Madinah sebelum tibanya baginda Rasul SAW ke Madinah. Lalu peristiwa ketiga yang berlaku di Mina adalah peristiwa perjanjian Aqabah yang mana dikenal sebagai Bai'atul Aqabah. Yang pertama pada tahun 12 kenabian dan yang kedua pada tahun 13 kenabian. Maka kita nampak bahawa setiap para pemimpin termasuklah pemerintahan Saudi, mereka telah berusaha untuk mempermudahkan urusan jemaah haji ketika mana di Mina. Antaranya pada waktu itu mendatarkan kaki-kaki bukit ataupun mendatarkan sebahagian bukit supaya Mina boleh diperluaskan. Kemudian menambah jambatan, menambah pada waktu itu tempat wuduk dan air. Pada waktu itu adanya tempat untuk untuk hospital-hospital secara percuma. Lalu dan dilengkapi juga dengan kemah-kemah anti kebakaran. Lalu di manakah Mina? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu gambar dia saya tak download. Saya rasa dah download tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu nanti sahabat-sahabat yang biasa pergi tahu bagaimana gambar Mina daripada bahagian atas. Okey. Lalu ini Mina yang pertama. Kalau kita nampak telah dibina kemah-kemah anti kebakaran yang mana ada padanya juga tempat tidur dan juga penyaman udara dan sebagainya. Padahal sebenarnya ketika mana zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, banyak kali orang-orang yang berada berhampiran dengan Umar bin Khattab Khalifah pada waktu itu nak menyediakan tempat yang selesa untuk khalifah. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, tidak, aku nak berada di Mina seperti mana beradanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mina pada waktu itu dalam keadaan begitu sederhana, kerana ini adalah hari-hari untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita bila dah dibuat selesa, maka kadang-kala menjadi lebih tidak bersyukur. Kemah macam ni lah, tandas beginilah, itu beginilah. Kita dah senang, berpuluh tahun kita senang.
Kita dah biasa senang, berpuluh tahun kita senang. Hanya pada hari-hari haji, bermula daripada hari Arafah 9 Zulhijjah, sampailah pada waktu itu habis hari-hari tasyrik 13 Zulhijjah, hanya beberapa hari sahaja yang pada waktu itu kita dituntut untuk melakukan sedikit sebanyak pengorbanan. Dan tak ada pengorbanan mana pun kalaulah nak dibandingkan dengan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak pengorbanan mana pun. Pada waktu itu makanan disediakan, walaupun mungkin tak mengikut cita rasa kita. Kemudian disediakan kemah-kemah, walaupun pada waktu itu tidaklah selesa seperti rumah kita. Lalu sebenarnya konsep haji yang perlu kita faham sebenarnya ia menuntut pengorbanan. Sebab itu ketika mana ibadah haji, kita pada waktu itu ada banyak pantang larang. Tak boleh pakai pakaian begitu. Tak boleh pada waktu itu menutup muka. Yang lelaki tak boleh menutup kepala. Tak boleh pada waktu itu memakai wangi-wangian dengan tujuan wangi-wangian. Tak boleh cabut bulu dan sebagainya. Macam-macam tak boleh. Supaya nak mengingatkan manusia supaya bersikap sebagai seorang hamba. Itu pun kadang-kala kita pada waktu itu tidak menzahirkan rasa syukur. Kita hanya komplain daripada mula awal haji sampai habis haji. Maka bagaimanakah pada waktu itu kita nak beroleh akan kemanisan beribadahnya haji? Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bagaimana sabda Nabi SAW, haji itu adalah keadaannya pada waktu itu kusut masai. Itulah haji, supaya manusia lihat dia dengan orang lain semuanya adalah sama. Maka nanti bila kita dipilih untuk buat haji, maka pada waktu itu kita lakukan sebaik mungkin sebagai seorang hamba. Lalu inilah dia kita nampak walaupun telah dibuat dibuat dengan elok ataupun ditambah baik daripada tahun ke tahun, manusia menjadi semakin tidak bersyukur. Pada waktu itu kerana dia rasa dia bayar, pada waktu itu mungkin 10,000, 20,000, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000, sejuta sekalipun. Tetapi tujuan haji adalah pada waktu itu supaya kita merasai sifat hamba. Supaya kita merasai sifat hamba. Itu tujuan haji. Okey, seterusnya penulis buku membawa tajuk Masjidul Khaif. Apakah sejarah dan juga apakah kisah yang berada berkenaan dengan Masjidul Khaif? Yang ini kita sambung esok insya-Allah. Lalu hari ini hari Ahad, para sahabat-sahabat mungkin berehat dengan keluarga, lalu kita ambil masa sedikit, lebih kurang 17 minit untuk kita cerita tentang Mina. InsyaAllah esok kita akan sambung tentang Masjidul Khaif, disusuli dengan tempat jamrah, disusuli nanti dengan tajuk-tajuk yang lain. Pak Aisyah nak cakap Assalamualaikum. Cakap Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum semua. Aisyah tengah makan ni. Okey, Assalamualaikum. Kiss. Okey, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi pada jam 6 petang nanti dalam program Hamba Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua. Terima kasih.